Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz bin Ismail. Nombor metrik M2030012334. Jadi pada hari ini saya akan menceritakan tentang definisi sindrom Down. Jadi apakah itu sindrom Down? Ia merupakan penyakit keturunan disebabkan oleh kromosom tambahan pada kromosom nombor 21 yang terdapat pada seorang kanak-kanak. Di 3 salinan kromosom 21 yang biasanya hanya 2 salinan terdapat dalam setiap satu sel dalam badan. Jadi penyakit ini juga dikenali sebagai trisomi 21. Sebelum itu, kita perlu mengetahui tentang latar belakang dan sejarah pengkajiannya. Jadi sindrom Down pertama kali diterangkan oleh Dr. John Langdon Down pada tahun 1866. Beliau adalah seorang doktor di England dengan minat yang khusus dalam keterbelakangan mental. Walaupun dia adalah orang yang pertama menggambarkan beberapa ciri khas orang yang mengalami sindrom Down, namun pada tahun 1959, seorang doktor bernama Dr. Jerome Lugin yang sedang mengkaji kromosom, iaitu mempunyai kepakaran yang dipanggil sebagai cytogenetics, telah menemui bahawa punca sindrom Down ialah kromosom tambahan 21. Baiklah, mari kita pergi lebih lanjut mengenai penyakit ini. Pertama sekali kita perlu mengetahui tentang kromosom. Jadi apakah itu kromosom? Ya, kromosom pada dasarnya adalah package maklumat genetik yang terdapat dalam setiap sel tubuh manusia. Kebanyakan manusia mempunyai 46 kromosom yang disusun secara berpasangan untuk sejumlah 23 pasangan kromosom. Ada 22 pasangan yang disebut autosomes dan sepasang kromosom seks. Oleh itu, wanita mempunyai 2 kromosom X dan lelaki mempunyai X dan kromosom Y. Itu orang yang mengalami sindrom Down mempunyai bilangan kromosom 21 tambahan. Terdapat satu keadaan yang juga dikenali sebagai trisomi 21. Daripada 46 kromosom, mereka mempunyai 47. Oleh yang demikian, mempunyai 3 salinan bahan genetik pada kromosom 21 menyebabkan seseorang itu mempunyai penyakit sindrom Down. Oleh itu, sekian saja daripada saya mengenai definisi dan latar belakang penyakit sindrom Down ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hafiz Alauddin bin C. Ini M2030004234. Jadi, saya akan membincangkan atau memberi input berkenaan bagaimanakah sindrom Down itu disahkan, ciri-ciri fizikal sindrom Down dan komplikasinya. Bagaimanakah sindrom Down ini disahkan? Pengesahan penyakit ini dilakukan dengan ujian darah kanak-kanak itu bagi mengesahkan kehadiran kromosom tambahan, iaitu kromosom nombor 21. Ujian juga boleh dilakukan semasa kehamilan melalui ujian darah, pemeriksaan ultrasound atau analisis cecair mentuban, iaitu amniotic fluid. Antara ciri-ciri fizikal sindrom Down adalah termasuk tubuh yang pendek, kepala bersaiz kecil, raut wajah yang rata dengan kedudukan mata sedikit ke atas, lidah terjelir, satu garis lurus di tapak tangan yang besar, jari tangan yang pendek dan jurang yang besar di antara ibu jari dengan jari kedua kaki, pertumbuhan yang lambat, kecacatan mental yang ringan atau sederhana. Jadi, di sini saya sertakan gambar seorang kanak-kanak sindrom Down. Antara masalah kesihatan yang berkaitan sindrom Down dan rawatannya adalah kanak-kanak ini mendapat faedah yang besar daripada program pengesanan awal, pendidikan khas dan rawatan pertuturan. Dapatkan maklumat daripada doktor atau jururawat anda tentang kemudahan perkhidmatan pemulihan kanak-kanak berkeperluan khas yang paling hampir dengan tempat tinggal anda. Jadi, doktor akan membuat saringan terhadap kanak-kanak sindrom Down untuk mengesan sebarang penyakit jantung kongenital dan merujuk untuk penilaian lanjut jika perlu. Penyakit ini mungkin memerlukan rawatan perubatan atau pembedahan.
Antara komplikasi-komplikasi penyakit sindrom adalah pertumbuhan yang lambat, kesukaran untuk belajar dan bertutur, kanak-kanak berkeadaan lembik semasa lahir, besaran terbantut di peringkat bayi dan kanak-kanak, lambat atau sukar dalam pembelajaran, lambat dalam pertuturan, penyakit jantung kongenital. Kanak-kanak sindrom biasanya lebih berisiko tinggi untuk dilahirkan dengan penyakit jantung berbanding dengan kanak-kanak biasa. Kecacatan pertumbuhan perut iaitu intestinal atresia, tiada dubur. Biasanya kecacatan ini dapat dikesan selepas lahir dan perlu dibedah. Walaupun jarang berlaku, tetapi kadar kejadian ini tinggi berbanding dengan kanak-kanak biasa. Mudah mendapat jangkitan. Pemberian imunisasi boleh diberi mengikut jadual. Bawalah berjumpa dengan doktor segera apabila demam, masalah pendengaran dan penglihatan. Saringan dan rawatan perlu dibuat bergantung kepada masalah yang dikesan. Gangguan fungsi tiroid, pengeluaran hormon yang rendah iaitu hypothyroid, perlu rawatan penambahan hormon, contohnya tirosin. Pengeluaran hormon yang berlebihan iaitu hyperthyroid, perlu rawatan untuk mengawal pengeluaran hormon. Barah iaitu kanser, contohnya leukemia akut, lebih mudah berlaku kepada sindrom Down berbanding kanak-kanak biasa. Saringan dan rawatan perlu dibuat bergantung kepada keadaan penyakit sindrom Down itu sendiri. Jadi, sekian itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Mendiagnosis atau bagaimana seorang doktor dapat mendiagnosis seseorang penyakit itu untuk menghadapi penyakit sindrom Down. Seorang doktor mungkin mengisyaki sindrom Down pada bayi baru lahir berdasarkan penampilan bayi tersebut. Itu boleh disahkan dengan ujian darah yang dipanggil ujian karyotyp. Ujian darah yang dipanggil ujian karyotyp tersebut akan menyusun kromosom dan akan menunjukkan jika terdapat tambahan pada kromosom 21. Sindrom Down dalam kehamilan juga boleh menjadi salah satu cara untuk mendiagnosis seorang pesakit itu menghadapi penyakit sindrom Down. Ujian rutin yang dilakukan semasa kehamilan boleh memeriksa sama ada bayi anda mempunyai sindrom Down. Jika keputusan tersebut positif atau jika anda berisiko tinggi, anda boleh memilih untuk mendapatkan ujian tambahan yang lebih invasif untuk memastikan hal tersebut. Bagi pada trimester pertama, anda mungkin mempunyai dua jenis ujian, iaitu ujian pertama adalah ujian darah. Doktor anda akan mengukur tahap protein yang dipanggil sebagai PAPPA dan hormon yang dipanggil HCG dalam darah anda. Apa-apa di luar jilat normal boleh bermakna masalah dengan bayi. Jika anda berisiko tinggi untuk jika bayi anda berisiko tinggi untuk menghidapi sindrom Down, mereka juga akan mencari DNA daripada bayi dalam darah anda dan yang akan membolehkan mereka memeriksa untuk keamanan kromosom pada kromosom 21. Ujian kedua adalah ujian ultrasound. Doktor anda akan melihat gambar bayi anda dan mengukur lipatan tisu di belakang leher mereka. Bayi dengan penyakit sindrom Down cenderung untuk mempunyai cecair tambahan di sana. Pada trimester kedua, anda mungkin mempunyai atau menjalani dua jenis ujian lagi, iaitu ujian pertama adalah ujian darah, ujian kedua adalah ujian ultrasound. Ujian darah sama ada ujian 3 skrin atau 4 skrin mengukur bahan dalam darah anda termasuk protein AFP dan hormon estrogen. Tahap tersebut digabungkan dengan keputusan ujian daripada trimester pertama dan akan memberikan doktor anda anggaran yang lebih baik tentang kemungkinan bayi anda mengalami sindrom Down. Ujian kedua adalah ujian ultrasound yang akan dijalani pada trimester kedua. Apabila bayi anda lebih berkembang pada trimester kedua, ultrasound yang dipertingkatkan boleh menunjukkan beberapa ciri fizikal sindrom Down pada bayi. Jenis ujian lain yang boleh mendiagnosis sindrom Down sebelum bayi anda dilahirkan dengan memeriksa sampel DNA mereka untuk kromosom 21 tambahan. Jenis ujian tersebut terbahagi kepada 3, iaitu pensampilan bilis koren CBS, amniocentesis ataupun pensampilan darah pusat percutaneous PUBS. Bagi pensampilan bilis koren CBS, ini boleh dilakukan semasa trimester pertama menggunakan sel yang diambil daripada placenta.
Baik, ujian kedua iaitu amniocentesis. Cecair diambil dari kantung amniotik yang mengelilingi bayi, biasanya semasa trimester kedua. Bagi ujian lain terakhir adalah pensekilan darah pusat percutaneous atau sikatan bayi PUPS. Ini juga dilakukan pada trimester kedua menggunakan darah yang dikeluarkan daripada tali pusat. Demikian sudah diagnosis bagi seorang doktor untuk mengesahkan seorang bayi dapat menghidapi penyakit sindrom Down. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hamzah bin Anwar, bernama Menteri M2000244. Hari ini saya akan menceritakan tentang pencegahan dan pemulihan untuk anak-anak Down syndrome atau penyakit sebagai sindrom Down. Untuk pencegahan, ada 3 pencegahan. Yang pertama adalah counselling genetik. Apa itu counselling genetik? Counselling genetik adalah kita bercounselingkan kepada parent untuk mengetahui bahawa sama ada genetiknya sesuai atau tidak untuk berproduksi. Dia adalah risiko untuk mendapat anak berikutnya yang juga sindrom Down bergantung kepada jenis kecacatan kromosom anak dan umur ibu bapanya. So, anak-anak yang bergantung kepada kromosom ibu bapanya. Jika kromosom ibu bapanya elok, maka eloklah anaknya. Yang kedua adalah kita dapat mengenal pasti bahawa kadar risiko kejadian ini yang berulang adalah 1%. So, jadi tidak akan berlaku lagi penyakit sindrom Down untuk anak seterusnya. Yang ketiga adalah amalan merancang keluarga. Amalan merancang keluarga yang sangat penting, bukan sahaja untuk sindrom Down, tapi untuk memastikan semua keluarga itu stabil dari segi kesihatan, ekonomi dan sebagainya. Dan kita masuk kepada pemulihan. Antara pemulihan yang kita dapat lakukan untuk golongan-golongan macam ini adalah program intervensi awal. Yang kedua, terapi cara kerja. Yang ketiga, terapi pentuturan. Yang keempat, pendidikan khas. Yang kelima, latihan kemahiran khas. Tujuan rawatan pemulihan ini ialah bagi membantu kanak-kanak tersebut mencapai keupayaan dan perkembangan maksimal serta mampu berikan program pemulihan yang boleh didapati di pusat pemulihan dalam komuniti PDK atau di pusat-pusat anjuran pertubuhan sukarela berkerajaan. Untuk maklumat lanjut, kita dapat dapati daripada pusat sumber tempatan seperti hospital, klinik kesihatan, pejabat kebajikan masyarakat atau pejabat pendidikan. Kanak-kanak ini perlu didaftarkan seawal mungkin di Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Jabatan Pendidikan. Ini bagi memudahkan ia mendapat jagaan kesihatan, kebajikan dan penempatan di sekolah khas supaya mereka dapat pendidikan yang sempurna. Doktor yang merawat juga perlu mengisi borang tertentu untuk memudahkan mengancam program intervensi awal. Kanak-kanak yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan layak untuk mendapat berapa keistimewaan rawatan kesihatan dari klinik atau hospital kerajaan. Itu sahaja daripada saya tentang pencegahan dan pemulihan untuk kanak-kanak sindrom Down. Sekian, terima kasih.